family planning ataupun merancang keluarga, alat merancang keluarga ni adalah apa-apa cara, kaedah atau metod yang digunakan yang boleh mencegah kehamilan. Tujuan dia berbagai-bagai. Ada yang kita disebabkan masalah kesihatan yang mak yang teruk, jadi mak tak dibenarkan untuk hamil langsung. So kita gunakan as a permanent. Tapi dalam kebanyakan kes kita gunakan alat untuk merancang keluarga untuk menjarakkan kehamilan demi kesihatan ibu, untuk baik dan pulih sepenuhnya daripada proses kelahiran yang sebelumnya, dan juga ataupun social reason. Zaman kita sekarang zaman yang kehidupannya sangat berbeza berbanding dengan dulu. Kalau kita cakap dari segi fatwa, pada tahun 2016, kerajaan Malaysia, Majlis Fatwa Kebangsaan telah mengeluarkan fatwa yang mengatakan hukum merancang keluarga ni adalah harus, dengan syarat, dengan syarat untuk tujuan kesihatan, dari segi mental dan fizikal ibu. Cuma dari segi macam setengah kaedah adalah permanent. Permanent maknanya kalau suatu kaedah tu permanent, contohnya macam ikat untuk orang wanita, untuk ibu, dan juga ikat untuk lelaki pun ada. Kalau yang cara berkekalan atau permanent macam ni, dia punya hukum je ada khilaf. Ada yang mazhab membenarkan, ada yang tidak. Untuk secara permanent tetapi disebabkan masalah kesihatan itu dibolehkan. Contoh dia seorang ibu yang mengalami masalah sakit jantung yang agak teruk dan kritikal, dan kita tahu kalau seseorang ibu tu hamil dengan keadaan sakit jantung yang begini, kadar kematian ibu sangat-sangat tinggi. Jadi selalunya doktor akan beritahu, kata ibu tak boleh hamil lagi. Ibu tersebut tidak boleh hamil jadi dalam keadaan macam ni, doktor akan memilih cara family planning yang permanent. Dari segi kepentingan tu dari segi dua, fizikal dan mental. Dari segi fizikal, dari segi pemulihan badan. Kita tak nak seseorang ibu tu, sebab bila kita hamil, kita menggunakan banyak tenaga ataupun setengah-setengah mineral kita gunakan daripada ibu untuk menjaga kehamilan, untuk menjaga kandungan seperti kalsium, zat besi daripada ibu. So selepas proses kehamilan, kita nak kena build up balik vitamin-vitamin dalam badan. Jadi kita nak pastikan badan ibu itu bersedia untuk kandungan seterusnya. Itu dari segi fizikal, yang saya masukkan dari segi fizikal. Dan dari segi mental, dari segi social support. Tak mudah ya untuk menjaga bayi yang kecil, terutama dalam masyarakat sekarang. Kita ada nucleus family, dan di mana ibu dan bapa, kedua-dua ibu bapa bekerja. Anak yang kecil pula dalam masa yang sama perlukan perhatian. Itu tidak masuk lagi dari segi faktor ekonomi. Dalam kerja saya sehari-hari, ramai saya jumpa ibu yang depression, dia ada kemurungan, disebabkan tekanan kerja, tekanan untuk menjaga bayi yang kecil, dan sekarang terpaksa hamil untuk menjaga kandungan seterusnya. Dan ramai juga dalam masa saya bekerja, saya berjumpa dengan pasangan yang membuat keputusan untuk menggugurkan kandungan. Jadi kalau kita fikir balik, mana yang lebih bagus? Kita mencegah dan kita rancang betul-betul kehamilan itu, ataupun kita gugurkan kandungan? Mana yang lebih bahaya? Kalau kita bincangkan mengenai kaedah merancang keluarga, saya selalu buat secara simple. Saya bahagikan kepada dua. Satu kumpulan yang tanpa ubat-ubatan, dan satu kumpulan lagi yang menggunakan ubat-ubatan. Yang tanpa guna ubat-ubatan ni, contoh dia, kita bersama pada mengikut kalender, elakkan hubungan intim pada waktu subuh.
Okey, itu satu contoh. Yang kedua dengan teknik kita panggil azal, okey, mengeluarkan mani di luar daripada vagina. Okey, itu satu cara yang tanpa menggunakan ubat-ubat. Dan yang ketiga, kondom. Okey, benda tu pun kita consider sebagai kaedah yang tanpa menggunakan ubat-ubat. Okey. Itu antara contohnya. Yang menggunakan ubat-ubat termasuklah saya rasa ramai yang tahu macam pil, okey, injection, okey, masukkan alat dalam rahim. Kita ada satu alat boleh dimasukkan dalam rahim dan ia boleh mencegah kehamilan. Dan juga implanon. Okey, implanon ni satu alat yang dimasukkan di bawah kulit dan di situ ada hormon. Hormon tu menyebabkan tidak berlakunya kehamilan. Jadi dua kumpulan ni apa beza dia? Okey, bezanya adalah satu ni tanpa ubat-ubat, so kita kata tak ada side effect, okey. Cuma keberkesanannya sangat-sangat berbeza, okey. Kumpulan yang tanpa ubat-ubat ni kadar kehamilannya, maknanya kita kata failure rate ataupun kadar kegagalan sesuatu kaedah yang tanpa ubat-ubat ni adalah 20 kali ganda lebih kerap terjadi bila kita bandingkan dengan sesuatu cara yang menggunakan ubat-ubatan. Menyusukan bayi adalah salah satu cara tanpa ubat-ubat yang kita boleh gunakan sebagai merancang keluarga. Okey, kenapa? Sebab jika seseorang ibu tu menyusukan bayi, terdapat satu hormon yang menghasilkan susu, prolaktin kita panggil hormon tu, dihasilkan daripada badan ibu. Jadi hormon ini dia akan merangsang pengeluaran susu. Dalam masa yang sama, hormon ni akan merencat ovari dari mengeluarkan telur. Bila ovari tidak mengeluarkan telur, kita tidak subur. Sebab tu untuk merancang keluarga, kalau kita menyusukan bayi dengan sepenuhnya, bermakna eksklusif breastfeeding. Okey, eksklusif breastfeeding itu pun boleh digunakan sebagai kaedah untuk merancang keluarga. Tetapi masyarakat kita kadang-kadang dia ada sikit kurang kefahaman yang penyusuan ibu ni dia hanyalah berkesan sehingga bayi berumur 6 bulan. Selepas bayi umur 6 bulan, biasanya kita akan perkenalkan makanan tambahan kepada baby. Dan makanan tambahan ni bermakna kalau kita dah perkenalkan, bermakna bayi tak bergantung sepenuhnya kepada susu ibu. Jadi bila bayi tak bergantung sepenuh pada susu ibu, pengeluaran susu akan kurang. Hormon prolaktinnya akan kurang. Jadi bila hormon ni sudah kurang, dia tak berupaya lagi untuk merencat perkembangan telur. Jadi ibu akan jadi subur kembali. Jadi hanya berfungsi ketika sehingga bayi diperkenalkan makanan tambahan berumur 5 bulan. Apa yang saya tahu tentang family planning ni, dia adalah satu perancangan dalam perkahwinan tu, perancangan untuk kita dapat berapa ramai orang anak dan juga merancang untuk menjarakkan anak daripada anak pertama, kedua atau ketiga. Ia adalah satu perancangan lah. Family planning ini amatlah bagus dan digalakkan oleh kesemua keluarga kerana family planning ini amat berkait rapat dengan financial sesebuah keluarga juga. Sekiranya sesebuah keluarga itu mempunyai anak yang terlalu ramai dengan financial yang kurang stabil, kita risaukan ianya akan menjejaskan juga kehidupan anak-anak di masa akan datang. Kenapa orang Malaysia kurang awareness tentang family planning ni? Bagi saya, yang saya tahu, awareness tentang family planning ni dah meluas. Sebab ada sosial media seperti Facebook, macam-macam lah. Jadinya orang kita ramai yang actually dah aware tentang family planning ni. Pada pandangan saya, masyarakat kita ni mereka bukan kurang awareness berkenaan dengan family planning, tetapi mereka berpegang dengan mereka menganggap anak itu adalah rezeki. Jadi sekiranya seseorang itu, mungkin sesebuah keluarga itu mungkin merancang untuk tak nak anak ramai ataupun tak nak mempunyai anak, mereka menganggap seolah-olah mereka itu menolak rezeki. Okey, sekarang kita bincangkan mengenai IUCD dan implanon. Okey, ini IUCD, okey, dan ini implanon. Ada dua metod yang berbeza dan kebaikan setiap cara macam saya sebut tadi ada pro and cons dia. Ada kebaikan dan kelebihan kebaikan dan keburukan masing-masing. Okey, kita fokus pada IUCD.
Okey, IUCD ataupun kita selalu panggil alat dalam rahim. Okey, IUCD ni terdiri daripada, yang pentingnya adalah rod ini. Rod ni adalah dibuat daripada tembaga. Okey, dibuat daripada tembaga. Jadi tembaga ni fungsi dia akan diletakkan dalam rahim. Dia tidak menyebabkan berkarat. Okey, dia duduk dalam badan tidak menyebabkan berkarat. Jadi bila dia tidak berkarat, dia boleh tahan lama. Okey, dalam masa yang sama, tembaga ni dia akan berinteraksi dengan sel-sel di dalam rahim, menyebabkan persekitaran di dalam rahim itu tidak sesuai untuk kehamilan berlaku. Tak lekat lah. Okey, embrio itu tak berjaya untuk melekat di dalam rahim. Okey, kebaikannya IUCD ni dia dia tahan 5 tahun. Yang jenis ni yang paling kerap digunakan. Okey, ditahan 5 tahun. Bila kita dah masuk, kita dah tak perlu fikir lagi mengenai, contoh dia kalau makan ubat, kita kena makan hari-hari. Kita tak payah ingat. 5 tahun biar je dekat situ. Habis 5 tahun tak nak hamil lagi, tukar balik yang baru. Okey, itu kebaikan IUCD. Satu lagi kebaikannya adalah dia tak ada hormon. The only method yang tak ada hormon dalam ni. Kelemahan dia ada juga. Setiap cara ada baik dan buruk dia. Kelemahan dia setengah pesakit, dia akan dapat period head yang agak lama daripada biasa, yang agak lebih daripada biasa, dan kadang-kadang sekali-sekala mungkin dapat jangkitan kuman, yang perlukan rawatan doktor. Tapi jika rawatan diberikan dan jangkitan kuman tu akan hilang, maknanya tak serius lah dia punya side effect. So, macam mana ya IUCD ni kita berfungsi dan kedudukannya di dalam rahim. Ini adalah rahim. Ini pangkal rahim bahagian bawah, dan ni adalah vagina. Kita menggunakan spekulum. Spekulum atau biasanya kita panggil mulut itik lah, untuk dimasukkan menggunakan mulut itik supaya vagina tu terbuka. Bila terbuka, kita akan masukkan IUCD di sini dan akan masuk melalui pangkal rahim di sini. Dan kita akan tolak, doktor akan tolak sampai ke dalam, ke bahagian atas. Bila dah duduk dekat bahagian atas, doktor akan keluarkan kita panggil introducer ni sebenarnya ya, plastik ni. Tanpa introducer ni kita tak boleh nak masukkan alat tu di dalam rahim. So dia dah lekat kat sini. Dan tali ni ada gunanya. Tali ni kita tak biarkanlah panjang macam ni ya. Kita akan gunting, doktor akan gunting. Macam ni mungkin kita tinggal 2 cm, sepanjang 2 cm daripada pangkal rahim. Kegunaannya adalah untuk kita keluarkan pada bila dah sampai masa atau tempoh dia. Sini ada sikit tali IUCD tu terkeluar, dan dia sangat lembut ya. Tali ni sangat lembut dan tidak mengganggu hubungan suami isteri. Kata kalau dah habis tempoh 5 tahun dan doktor perlu keluarkan ubat ni sebab dia dah tak bagi apa-apa protection lagi, dah expired. Jadi kita akan gunakan alat ni untuk mengepit. Dia tak boleh keluarkan dengan tangan, tak ada. So kita akan kepit kat sini tali ni dan kita akan tarik keluar. Itu kegunaan dia. So, kena ada tali ni. Dan kita ada juga metod yang kita panggil implanon. Seperti IUCD, implanon pun ada pro and cons dia. Implanon ni dia sangat-sangat berkesan dalam banyak-banyak cara mencegah kehamilan. Banyak-banyak metod yang saya sebut tadi. Ini antara yang paling berkesan. Bahkan hampir sama keberkesanan dia dengan ikat. Kalau kita melakukan pembedahan untuk ikat saluran fallopian untuk mencegah kehamilan, dia ada juga failure rate-nya, maknanya tak semua orang yang ikat tu tak akan hamil. Ada juga kehamilan masih boleh berlaku. Dia tak 100%. Sama juga dengan implanon. Dia lebih kurang mungkin dalam 1000 orang yang menggunakan cara ikat atau implanon, mungkin seorang akan hamil juga. So implanon ni dia ada hormon di dalam ni, dan dimasukkan melalui ada alat khas. Dia dimasukkan di bawah kulit, dekat lengan, dan di sini
dia letak dalam satu rod yang halus tu terdapat hormon yang akan dimasukkan dekat bawah kulit, dan daripada kulit tu dia akan masuk ke dalam sistem darah kita. Okey, daripada sistem darah situ, hormon ada kat situ, dia akan merencat kesuburan seseorang wanita. Jadi macam tu dia menghalang kehamilan. Dan hormon yang kita letak di tangan dekat dalam rod tu, dia tahan untuk 3 tahun. Selepas 3 tahun, hormon tu dah habis. Jadi kalau masih tak katakan perlu dibuang lah, dan kalau masih tak plan untuk merancang untuk kehamilan seterusnya, boleh ditukar, buang yang lama dan kita akan masukkan yang baru. Okey, so kebaikan implanon dia sangat-sangat berkesan, tapi kelemahan dia agak mahal. Okey, dia hampir 2 kali ganda harga berbanding dengan IUCD. Okey, sedangkan IUCD tahan untuk 5 tahun, implanon hanya untuk 3 tahun. Cakap mengenai ikat, sebenarnya bukan untuk wanita saja ya, ada juga ikat untuk lelaki ataupun kita panggil vasektomi. Kaedah vasektomi sebenarnya konsep dia sama, okey. Konsep dia sama macam wanita. Jadi saluran, okey, saluran tempat laluan sperma itu, okey, sperma dihasilkan di testis ya. Dan daripada di situ dia akan disalurkan melalui satu tube yang kita panggil vas deferens, okey. Dan daripada situ dia sperma akan masuk ke urethra dan dia akan keluar melalui alat kelamin lelaki. Jadi vas deferens ini yang akan diikat supaya sperma tu tidak keluar. Yang keluar adalah ketika bersama, yang keluar adalah cecair-cecair air mani yang tanpa sperma di dalam dia. Dia ada cecair kosong saja. Okey, vasektomi sebenarnya agak kurang popular di negara kita sebab macam juga ikat untuk wanita, dia adalah kaedah yang permanent. Okey, yang kekal. Okey, kita tak boleh nak reverse balik. Tak. Ini pun ada banyak salah tanggap dari segi masyarakat kita. Dia tak boleh diubah balik. Jadi dibuka balik. Jadi itu menyebabkan dia agak kurang popular. Sebenarnya dia sangat simple. Pembedahannya boleh dilakukan di klinik. Okey, tak perlu masuk macam ikat wanita, dia perlu dilakukan di bilik bedah di mana pesakit perlu masuk ward, masuk bilik operation, dibiuskan. Tapi kalau ikat untuk lelaki boleh dibuat di klinik tanpa cuma bius setempat. Okey, tempat yang nak diikat tu mungkin doktor akan cucuk ubat tahan sakit dekat situ, dan boleh dilakukan dengan cepatlah, dia sangat simple. Kadar keberkesanan sebenarnya vasektomi agak berkesan hampir sama dengan wanita. Cuma kadang-kadang dia ada kelemahan dia adalah bila kita ikat, dia masih ada lagi sperma yang duduk dekat vas deferens dan masuk dekat urethra yang belum mati. Yang kita ikat yang daripada testis, jadi dia akan mati kat situ. Jadi setelah beberapa kali air mani itu dikeluarkan, okey, barulah kita boleh pastikan tiada dalam air mani itu tiada sperma lagi. Jadi kebiasaannya doktor akan beritahu, akan melakukan ujian untuk tengok air mani itu sampai zero, tak ada sperma, baru kita boleh kata safe. Jadi ini kelemahan dia. Kaedah merancang keluarga sebenarnya sangat-sangat penting untuk kita pastikan seseorang ibu itu bersedia untuk kandungan seterusnya, dari segi bersedia dari segi badan, fizikal yang sihat, dan juga dari segi mental. Dari segi mental kita sudah bersedia untuk kandungan yang seterusnya. Dan yang paling penting bagi saya, bincang dengan doktor yang bersesuaian sebelum kita buat keputusan untuk memilih cara yang macam mana dan cara yang sesuai. Dan setiap teknik dia pula kita ada ada tips dia yang kita ataupun panduan yang kita perlu ikuti. Jadi kita bukan sekadar baca dekat blog, oh ini yang bagus, so kita pergi dekat farmasi terus beli ubat. Itu yang macam tu kurang sesuai. Itu yang menimbulkan failure rate yang tinggi. Maknanya walaupun kata dah guna kaedah merancang keluarga tapi masih hamil, sebenarnya sebab teknik atau kaedah yang diamalkan tu tidak mengikut apa yang dianjurkan.